Assalamualaikum. Pada hari ini Cikgu Sali akan mengajar berkaitan dengan persamaan dan perbezaan masyarakat feudal di England dan Jepun. Okey, sebelum kita masuk, cikgu akan terang sedikit secara ringkas apa itu masyarakat feudal untuk bagi kamu ingat kembali, untuk menguatkan lagi ingatan kamu. Okey, seperti yang kita ketahui, masyarakat ditarifkan sebagai satu kumpulan manusia yang hidup bersama-sama dari sesuatu tempat dengan aturan dan cara hidup tertentu. Okey, ini tarifan bagi masyarakat. Manakala feudal pula terikat dengan peraturan yang telah ditetapkan. Okey, secara asasnya kita lihat pembelajaran kita menumpukan kepada masyarakat feudal yang berada di England dan di Jepun. Okey, bahagian pertama ni cikgu akan terangkan kamu persamaan ciri-ciri masyarakat feudal di England dan di Jepun. Okey, cikgu minta seorang baca boleh? Siapa nak baca? Angkat tangan. Ada? Saya Okey, Tarmi, sila baca. persamaan ciri-ciri masyarakat feudal di England dan juga Jepun yang mana dapat dilihat melalui pembinaan masyarakat berdasarkan keturunan dan sistem kelas, peralatan perang yang digunakan, peperangan sering kali meletus di Jepun dan England, mobiliti sosial. Okey, tak Okey. cikgu? Terima kasih kepada saudara Tarmi. Okey, seperti yang Sama-sama kita cikgu. okey, tak apa. Cikgu akan terang sebentar lagi. Okey, seperti yang kita ketahui, terdapat 4 persamaan ciri-ciri masyarakat feudal di England dan di Jepun. Okey, kalau nak tahu lebih lanjut, kita akan pergi ke slide yang seterusnya. Okey, yang pertama, ni kalau kita tengok ciri-ciri persamaan masyarakat feudal di England dan Jepun yang pertama. Okey, Huda ada dah ni? Huda ada ke? Ada tu cikgu. Ada cikgu. Okey, Huda boleh bacakan apa ciri-ciri yang pertama dan huraian dia. Pertama sekali, pembinaan masyarakat berdasarkan keturunan dan sistem kelas. Okey, iaitu kedudukan dalam masyarakat berdasarkan hierarki. Raja berada di atas, diikuti oleh bangsawan, pahlawan dan petani, cikgu. Okey, terima kasih kepada saudari Huda. Okey, seperti yang cikgu dah ajar pada minggu lepas, masyarakat feudal di Jepun dan di England mempunyai golongan pemerintah dan diperintah. Okey, dan perkara ini merupakan antara ciri persamaan bagi masyarakat feudal di Jepun dan di England. Faham ke? Faham. Faham. Okey. Kalau kita nak lebih faham lagi, kalau dekat Jepun dan England, golongan pemerintah dia terdiri daripada golongan raja. Kalau dekat England contoh dia, raja merupakan golongan pemerintah, bangsawan. Manakala di Jepun adalah raja dan apa dia? Daimyo. Okey. Dan bangsawan lain lah. Okey, seterusnya bagi golongan yang diperintah, dia terdiri daripada petani, pahlawan, pedagang. Okey, kalau dekat England, golongan artisan dilihat sebagai golongan yang baik. Begitu juga dekat Jepun. Okey, boleh faham ya untuk ciri yang pertama? Tarmi, boleh faham Tarmi? Boleh cikgu. Okey, kita akan tengok slide seterusnya. Okey. Untuk ciri yang kedua, cikgu nak minta Aiman Syafiq boleh? Boleh cikgu. Okey, Aiman Syafiq boleh sila baca. Okey, untuk poin kedua, peperangan serikali meletus di Jepun dan England. Hal ini telah menyebabkan knight England dan samurai Jepun mempunyai peranan yang amat penting pada zaman feudal. Mereka berkhidmat dengan golongan bangsawan dan terikat dengan undang-undang feudal. Knight terikat dengan konsep chivalry, samurai terikat dengan konsep bushido. Okey, terima kasih kepada saudara Aiman Syafiq. Okey, seperti yang kita tahu, kita bincangkan dulu di negara England misalnya. Okey, peperangan bunga ros selama lebih daripada 100 tahun telah menyebabkan golongan knight ni menjadi satu keperluan di Jepun. Begitu juga satu keperluan di England. Maafkan cikgu. Begitu juga dekat Jepun berlaku peperangan yang menyebabkan golongan samurai ni diperlukan.
Dan peperangan ni antara tidak dapat dipisahkan lah dengan negara yang sewaktu zaman ni pada abad ke-16 dan 17 ni. Okey, kalau kita lihat juga golongan pahlawan ni iaitu knight dan samurai, mereka ni berkhidmat dengan golongan bangsawan dan dia terikat dengan undang-undang feudal. Okey, kalau dekat kita lihat, kalau dekat England dia knight ni dia terikat dengan konsep chivalry. Okey. Kalau kita lihat konsep chivalry ni dia merupakan satu kod etika sosial agama yang perlu diikuti oleh knight ataupun pahlawan ni lah. Dan dia di England ni keutamaan dia adalah mengikuti undang-undang. Dan bangsawan dan raja ni boleh memerintahkan secara mutlak tanpa sebarang bantahan. Okey, kalau kita lihat, okey, maksudnya kalau konsep knight ni kod etika ni merupakan kod etika yang dipegang oleh knight. Dia maksudnya kiranya untuk menjadi knight sejati ni dia memerlukan dia perlu memegang konsep chivalry ni secara 100%. Begitu juga dengan samurai. Okey, samurai ni dia memegang konsep Bushido. Okey, kalau kita lihat Bushido ni merupakan jalan pahlawan bagi samurai Jepun. Dan mereka jika berlaku, contohnya berlaku peperangan antara samurai, antara negara dan samurai bagi negara yang kalah, mereka lebih rela untuk membunuh diri berbanding menyerahkan diri mereka kepada siapa? Kepada musuh, ya. Okey. Okey, kita akan ke slide yang seterusnya. Okey, kali ini cikgu nak minta pelajar perempuan pula yang baca. Okey, ada nak volunteer ke? Saya, cikgu. Okey, Nurul Syafiqah. Okey, Nurul Syafiqah Syafiq. Okey, dipersilakan. Peralatan perang yang digunakan. Knight dan samurai menggunakan pedang, kuda dan baju perisai. Nombor 2, baju perisai di Eropah diperbuat daripada besi dan disadur dengan besi, menyebabkan knight memerlukan bantuan untuk naik ke atas kuda kerana baju besi sangat berat. Yang ketiga, baju perisai di Jepun diperbuat daripada logam, sutera atau saduran logam. Samurai tidak memerlukan bantuan untuk menaiki kuda. Dah, cikgu. Okey, terima kasih kepada Syafiqah. Okey, apa yang cikgu nak rumuskan dekat sini, kepersamaan yang ketiga kita boleh lihat ciri-ciri pahlawan di England dan di Jepun, mereka saling menggunakan alatan peperangan bagi kelengkapan lah, maksudnya kelengkapan bagi menjaga diri mereka dan sebagai senjata bagi menghadapi musuh. Yang pertama, asas dia kita boleh lihat baju perisai. Okey, baju perisai ni selalunya diperbuat daripada besi lah ataupun disadur dengan besi, bertujuan menghalang daripada busur panah tu terkena kepada badan mereka dan terkena serangan daripada pedang lah. Sebab tu kalau kita lihat golongan knight dan samurai ni dia menggunakan baju perisai sebagai benteng. Okey, kalau kita lihat samurai pula kita boleh lihat dia menggunakan pedang khas iaitu pedang katana. Pedang yang ni dilihat sebagai pedang mereka percayalah pedang ni sangat tajam dan boleh menembusi perisai lah. Okey. Okey, kalau kita lihat samurai dekat Jepun ada sebahagian yang menyatakan okey, samurai bagi samurai yang berkelas bawahan mereka tidak menaiki kuda, manakala bagi samurai yang berkelas atasan mereka akan menggunakan kuda sebagai pengangkutan mereka. Okey, boleh faham murid-murid? Boleh. Boleh. Terima kasih. Mas semua bersemangat lagi ke? Semangat. Cikgu. Semangat. Ada satu lagi poin, lepas ni kita akan buat permainan, boleh? Boleh. Okey. Boleh. Okey, seterusnya persamaan ciri-ciri masyarakat feudal di England dan Jepun yang terakhir. Okey, yang ni cikgu nak minta Sakinah boleh? Boleh, cikgu. Okey, sila baca. Yang keempat, mobility sosial, iaitu kurang berlaku mobility sosial. Yang pertama, jika si bapa adalah bangsawan, maka anak-anak mereka juga akan menjadi bangsawan. Yang kedua, jika si bapa adalah petani, maka anak-anak mereka juga akan menjadi petani.
Okey, secara ringkasnya cikgu akan terang mobiliti sosial ni tak ada berlakunya interaksi ataupun interaksi ada tapi perubahan dalam masyarakat sosial tu kurang. Okey, dia lebih mengikut kepada keturunan dan kelas mereka sahaja. Contohnya petani, dia tak boleh tiba-tiba untuk menjadi raja. Boleh faham? Boleh. Maksudnya untuk menjadi raja, untuk menjadi seseorang menjadi raja, mereka perlulah terdiri daripada kalangan anak raja itu sendiri ataupun sebahagian situasi terdiri daripada golongan kerabat diraja sahaja. Begitu juga dengan petani. Kalau anak dia, bapa dia sebagai petani dan selalunya anak mereka hanya akan mewarisi pekerjaan bapa mereka. Okey, ni dalam sistem feudal lah. Berbeza. Boleh, cikgu. Okey, kita akan pergi ke bahagian kedua. Yang bahagian hampir yang dah habis dah ni. Sikit je lagi. Okey, dalam ni kita akan membincangkan perbezaan ciri-ciri masyarakat feudal di England dan Jepun. Okey. Kalau persamaan tadi ada berapa? Ada 5. persamaan. Ada 5. Di masyarakat feudal ada 4. Untuk perbezaan ada 5. Okey. Okey, yang pertama cikgu baca konsep undang-undang, perkongsian kuasa, pemilikan tanah, penyatuan dan istana pembesar. Okey, yang pertama ni cikgu nak minta siapa nak wakil baca? Boleh angkat tangan. Ada? Okey, kalau tak ada cikgu nak panggil nama boleh? Cikgu nak Nur Khalilah. Boleh? Nur Khalilah ada? Ya, saya cikgu. Okey, cikgu nak minta kamu baca boleh? Boleh cikgu. Okey, sila baca. Perbezaan ciri-ciri masyarakat feudal di England dan Jepun. Yang pertama, konsep undang-undang. England undang-undang banyak menekankan hak, undang-undang dan kewajipan. Manakala di Jepun pula banyak menekankan aspek moral. Okey, terima kasih Kak Lila. Okey. Okey. Okey, seperti yang kita ketahui, setiap negara tu dia mempunyai undang-undangnya yang tersendiri. Begitu juga dengan negara kita, contohnya Malaysia. Okey, kalau kita lihat balik, kembali kepada zaman silam, itu pada zaman sistem feudal dia guna pakai, kita boleh lihat undang-undang England ni dia lebih mengutamakan hak undang-undang dan kewajipan golongan diperintah untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Maksudnya golongan diperintah ni dia perlu taat. Pedagang, petani, knight ni dia perlu taat kepada pembesar dan raja. Manakala di Jepun, kita boleh lihat undang-undang dia lebih menekankan dalam aspek moral. Okey, boleh semua? Boleh. Okey, untuk yang perbezaan ciri-ciri masyarakat feudal di England. Okey, yang kedua, yang ketiga ni pula cikgu nak panggil Resha. Ada Resha? Ada cikgu, ada. Okey, boleh Resha bacakan perbezaan yang kedua dan yang ketiga. Okey, perbezaan ciri-ciri masyarakat feudal di England dan Jepun. Yang kedua adalah perkongsian kuasa. Di England, raja berkongsi kuasa dengan badan perwakilan seperti Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Di Jepun pula, kekuasaan dan kesetiaan menjadi sesuatu yang mutlak. Perbezaan yang ketiga ialah istana pembesar. Istana bangsawan di England diperbuat daripada batu. Dan the second one, istana bangsawan di Jepun diperbuat daripada kayu. Okey, terima kasih Resha. Sama-sama. Okey, seperti yang kita tahu dekat England kalau kita dah lihat tadi perbezaan dalam aspek undang-undang, sekarang ni kita lihat pula dalam aspek kuasa. Okey, dekat England raja dia dibantu oleh badan perwakilan. Maksudnya bangsawan lah. Bangsawan-bangsawan, kalau kita lihat bangsawan ni sendiri ada terdiri daripada kaum kerabat raja tu sendirilah. Begitu juga dekat Jepun. Namun perbezaan dia di England, raja sebelum dia membuat sesuatu keputusan, walaupun dia mempunyai kuasa veto, tapi dia masih mendengar iaitu pendapat daripada badan perwakilan. Berbeza dengan di Jepun, kuasa tu mutlak.
dan kesetiaan menjadi sesuatu yang mutlak. Maksudnya satu orang sajalah membuat keputusan. Okey, seterusnya kita lihat pula di Istana Pembesar. Ni secara umumnya kita boleh lihat Istana Bangsawan di England diperbuat daripada batu, manakala Istana Bangsawan di Jepun diperbuat daripada kayu. Okey, seterusnya perbezaan yang keempat dan yang kelima, cikgu nak minta Porna dia. Okey. Awatif ada Awatif? Ada cikgu. Okey. Awatif, cikgu minta kamu baca boleh? Boleh. Poin nombor 4 dan nombor 5. Yang keempat, pemilikan tanah. Di England, golongan knight mendapat tanah. Kalau di Jepun, samurai tidak mendapat tanah. Dan perbezaan yang kelima adalah penyatuan. Kalau di England, raja menjadi penyatu rakyat. Kalau di Jepun pula, jeneral tentera menjadi penyatu rakyat. Okey, terima kasih kepada Awatif. Okey, seperti yang kamu semua dah tahu, yang cikgu dah ajar pada minggu lepas. Okey, dalam aspek pemilikan tanah, kita boleh lihat setelah knight, golongan knight ini, dia tamat perkhidmatan ataupun telah selesai kerja dia, pembesar atau raja akan memberi mereka sebidang tanah untuk dijaga dan diusahakan oleh golongan diperintah, iaitu terdiri daripada petani lah yang akan mengusahakan. Manakala knight ni dia memainkan peranan dalam menjaga keselamatan. Tapi perkara ni berbeza di Jepun. Di Jepun, golongan samurai setelah selesai melaksanakan tugas mereka, mereka tidak diberikan tanah sebab di England jumlah berapa banyak tanah yang kamu miliki ataupun pembesar itu miliki ataupun knight itu miliki menunjukkan jumlah tingginya. Semakin banyak tanah mereka dapat, semakin kaya mereka. Dan perkara ini berbeza di Jepun. Okey, di Jepun penilaian ataupun kaya ukur bagi kekayaan seseorang tu apabila banyaknya jumlah beras yang mereka ada. Dan kalau kita lihat setelah samurai ni selesai menjalankan tugas mereka, mereka akan diberikan beras oleh pembesar ataupun raja mereka yang memberi arahanlah kepada mereka. Dan mereka akan kumpullah beras ni sebagai sumber utamalah untuk menunjukkan kekayaan mereka. Okey, seterusnya kalau kita lihat simbol penyatuan ni, kalau dekat England yang kita ketahui lah, raja sebagai simbol penyatuan, manakala di Jepun general tentera menjadi penyatu rakyat. Okey, ni cikgu dah gabungkan semua. Kita boleh lihatlah konsep undang-undang. Kalau ke Eropah dia menekankan hak undang-undang dan kewajipan, manakala di Jepun menekankan aspek moral. Seterusnya dalam aspek perkongsian kuasa dekat Eropah, raja dia berkongsi kuasa dengan badan perwakilan, manakala di Jepun kuasa tu diletakkan kepada satu pihak sahaja dan kesetiaan menjadi satu yang mutlak. Bagi aspek pembinaan istana, dekat Eropah dia buat istana daripada batu, manakala di Jepun dia buat daripada kayu. Dan pemilikan tanah kamu boleh lihat, kalau knight dia akan mendapat tanah, manakala samurai seperti yang cikgu terangkan tadi, dia upah dia adalah mendapat beras. Okey, bagi raja sebagai dekat Eropah menjadi simbol penyatuan, manakala dekat Jepun general tentera sebagai simbol penyatuan. Sekian, terima kasih. Jumpa dalam kelas yang seterusnya.